Okey, dah lama lah kita tunggu sahabat kita ini yang terperangkap di Stadium Nasional Bukit Jalil. Zuhaimi Zainal Azam. Okey ke tu? Okey Akbar, okey. Cuma saya rasa macam masih bermimpi kita ke Asia. Okey, tadi havoc kat luar stadium. Dalam stadium Zul. Kita dah tengok Hafizah, Syukur Adan dan juga Safi Salih. Macam-macam gaya dia orang. Jadi macam mana pula suasana dalam stadium selepas tamat saja perlawanan menentang pasukan Bangladesh tadi? Okey, saya sukar untuk menggambarkan bagaimana suasana di dalam Stadium Nasional Bukit Jalil sejurus whistle penamat. Saya rasa satu malam yang indah, memori yang manis buat seluruh rakyat Malaysia kerana kita berjaya mara ke Piala Asia. Apa yang saya boleh kongsikan untuk di bangku penonton, sudah pasti mereka meraihkan kejayaan ini antara satu sama lain bersorak, orang kata meraihkan kegembiraan antara satu sama lain, dan yang paling penting adalah pasukan negara. Yang saya boleh gambarkan seperti kejayaan kita mara ke Sukan Olimpik yang mana semua pemain dengan membawa jalur gemilang mengelilingi Stadium Nasional Bukit Jalil sehingga mereka berhenti di tempat Ultras Malaya untuk melakukan Viking Clap. Itu saya rasa satu momen yang saya sendiri berdiri di depan mata melihat kata situasi itu, memang sangat menakjubkanlah suasananya di Stadium Nasional Bukit Jalil malam ini. Okey, betul Zul, saya setuju. Kalau kita tanya bila kali terakhir Malaysia layak ke kejohanan besar, temasya yang besar, acara bersepak macam ni. Dah lama sangat dah. Jadi kita wajib sebenarnya untuk meraihkan kejayaan ini. Baik, tadi kita dah dengarkan apa kata Kim Panggon. Menarik tadi, Panggon dia yang first dia cerita pasal Ultras. Itu memang satu yang kita tak jangka lah kan. Dan kita dah dengar Dion Kools punya komen. Tapi kita nak tahu juga apa yang diperkatakan oleh, apa yang dikongsikan oleh jurulatih Bangladesh di sidang media perlawanan. Kalau Zul masih berada dalam bilik sidang media tadi. Okey, saya sebenarnya sempat saja menemu bual jurulatih Bangladesh sejurus perlawanan sebab saya orang pertama menemu bual beliau di TV Padang. Apa yang dikongsikan, beliau seperti berpuas hati, amat berpuas hati dengan prestasi pemainnya walaupun tewas 4-1 kerana mereka berdaya saing, memberi saingan. Kita tahu pasukan Bangladesh sudah terkeluar daripada persaingan merebut tempat, tetapi pemain-pemain mereka memberi tentangan yang hebat, bermain bermati-matian, tidak memberi laluan yang mudah kepada pasukan negara. Dan Javier Cabrera berpuas hati dengan keseluruhan prestasi daripada selepas 3 perlawanan. Dan menariknya ingin saya kongsikan mengenai jurulatih daripada Spanyol ini. Saya ditanyakan melalui orang kata off record lah kan, di luar temu bual, bagaimana dia seorang jurulatih yang tidak mempunyai pengalaman sebagai pemain profesional boleh mengendalikan pasukan. Beliau cakap semuanya berdasarkan pengalaman dan juga ilmu yang diterima sepanjang menjadi pembantu jurulatih, penganalisis video, dan juga beliau merupakan orang kata graduan daripada sebuah universiti untuk sukan bola sepak khususnya. Itu kalau kita melihat background beliau sebagai jurulatih. Jadi apa yang kita lihat Bangladesh hari ini sebenarnya hasil daripada sentuhan Cabrera ini. Itu yang beliau sendiri kongsi kepada saya, dan juga keseluruhannya boleh dikatakan tiada rungutan lah dengan prestasi pasukan mereka ketika berada di ranking ke-188 dunia. Okey, baik. Tahniah jugalah kepada pasukan Bangladesh yang mampu untuk menjaringkan 1 gol. Ahmad Shihan Azmi. Okey. Ini nama-nama yang sudah pun menjadi sebutan. Dia diberikan tanggungjawab yang sangat besar untuk menggantikan Farizal Malias dalam perlawanan yang sangat penting. Overall, bagaimana Zul nak rate persembahan penjaga gol itu tadi? Okey, kalau daripada 10 mungkin saya boleh katakan Shihan Azmi mendapat 8. Sebab mungkin atas faktor dibolosi 1 gol. Tetapi pada penampilan semulanya di pentas antarabangsa selepas beberapa tahun tidak dapat panggilan kebangsaan,
dihimpit dengan kontroversi doping, isu doping. Beliau tidak bermain selama 2 tahun. Mungkin ketika itu kembali pada saat yang genting, saya sebenarnya memberi satu standing ovation lah kepada Shihan Azmi. Beraksi cemerlang bersama Negeri Sembilan dan beliau layak untuk diturunkan pada malam ini, yang saya juga sudah jangkakan jika ada berlaku pertukaran, saya memilih Shihan berbanding Khairul Azam. Bukan disebabkan Khairul Azam tidak bagus, tetapi Shihan wajar mendapat tempat dalam kesebelasan utama. Dan menariknya Shihan meraihkan kejayaan ataupun kemenangan hari ini dengan anaknya, yang saya boleh kongsikan satu saat yang menariklah bila beliau bersama anak kecilnya turut mengelilingi stadium. Bukan Shihan, pemain-pemain lain juga melakukannya. Syafiq Rahim, Syarul Saad, Azam Aziz, semua bersama anak masing-masing lah untuk meraihkan kejayaan hari ini. Okey, baik. Kelihatan ada lagi individu di belakang Zul kat atas padang tu, mungkin tak nak balik kot. Okey, baik. Tapi Zul kan? Nampak? Zul, kalau kita nak pilih pemain terbaik, ramai ni Zul. Kita ada 4 gol. Dion Kul pun mungkin berada dalam senarai. Ini golnya yang dengan ruang yang sangat kecil dapat menjadikan gol untuk pasukan negara. Tapi untuk pilihan Zul sendiri, pemain terbaik Malaysia menentang pasukan Bangladesh tadi. Okey, sukar Akbar, tapi saya memilih Dion Kul sebenarnya. Pemain lain bukan saya tak ada nama, tapi saya lihat sumbangan Dion Kul amat besar pada hari ini. Dan beliau menunjukkan credibility dan juga watak yang layak untuk diangkat sebagai man of the match untuk jaringan pertamanya di pentas antarabangsa dan juga bersama skuad Harimau Malaya, dan juga menebus kegagalan dalam Piala Suzuki AFF dan juga kelayakan Piala Dunia, dan saya memilih Dion Kools. Okay, samalah kita kan. Baik, Kak Ofi ni pun semua pilih Dion Kools. Saya tak tahulah kenapa. Baik, Zul. Ini luar lingkungan sikit. Minggu ni Liga Super dah start. Minggu yang busy untuk pemain Liga Super. Jadi rasa-rasanya Zul, adakah pemain-pemain yang beraksi di kelayakan Piala Asia ini diberikan rehat oleh pasukan masing-masing? Rasanya. Okey. Dah boleh jawab ke? Silakan. Boleh. Okey, Liga Super saya difahamkan pemain-pemain itu terpulang pada kelab masing-masing Akbar. Akbar, sebenarnya saya tak dengar Akbar ni tahu. Tapi tak apa, saya cuba menjawab dapat Akbar faham apa yang saya cakap. Yang mana semua terpulang kepada kelab masing-masing. Kerana saya difahamkan saingan Liga akan kembali bersambung 18 Jun. Saya percaya pemain yang tidak beraksi, kurang beraksi, mungkin diperlukan pasukan masing-masing. Tetapi pemain yang diturunkan dalam semua perlawanan, saya rasa mungkin akan mendapat rehat yang lebih. Jadi keseluruhannya, pasukan negara atau pemain negara akan diberi rehat yang secukupnya, tetapi terpulang kepada pasukan masing-masing untuk menggunakan. Tetapi kalau kita lihatlah pasukan JDT ada 15 pemain. Saya rasa pemain-pemain ini tak ada pilihan lain, kena main juga nanti. Okey Zul. Tahniah Zul. Tak dengar soalan pun boleh jawab. Terima kasih Zul.